Ya, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 7, tajuk probability. Sebelum ni kamu dah tengok tentang permutations and combinations. Kali ni kita nak go deeper, kita nak belajar tentang probability. Okay, so kita start dengan subtopik yang pertama iaitu events and probability. Okay, dalam probability kita akan start dengan eksperimen dahulu. Okay, so bila kita buat eksperimen, dia akan ada at least two possible outcome. Bila kita buat eksperimen, mesti akan ada something yang happen, okay, that leads to probability lah. Okay, and then daripada hasil eksperimen kita tu, kita panggil dia sebagai outcomes. Okay, bila kita buat eksperimen, dia mesti ada outcomes. Apakah hasil kepada eksperimen kita? Dekat sini dia guna perkataan observations. Okay, and then outcomes ini atau hasil yang berlaku kepada eksperimen kita tu, kita akan namakan dia sebagai sample space. Okay, maksudnya step dia macam ni. Daripada eksperimen akan ada outcome, and kalau kita collect semua outcome kita dan kita letakkan dekat satu tempat yang dipanggil sebagai sample space. Okay, kalau baca definition sample space ni adalah collection of all outcome denoted by S. Nanti kalau ada nampak S tu maksudnya sample space. Okay, contoh eksperimen dekat sini dia bagi kalau tossing a coin once, kamu baling duit siling sekali. So itu adalah eksperimen kita. Apa hasil atau outcome yang boleh berlaku bila kamu toss a coin once? Dia ada dua kemungkinan, sama ada muncul head atau muncul tail. Okay, so ini adalah all the outcome yang possible untuk eksperimen ini. Okay, and then sample space dia kita akan tulis S besar and then mesti pakai curly bracket. Okay, yang ni wajib. Madam highlight dekat sini. Untuk sample space, kalau kamu nak tulis dia mesti S equal and then kita ada curly bracket, baru kita tulis dalam ni apa kita punya outcome. Okay, kita ada head, kita ada tail. Okay, sample space mesti tulis semua outcome. Okay, so madam tulis kat sini semua outcomes yang possible. Okay, so kalau kita tossing a coin, dia hanya ada dua outcome, which is head and tail. So dalam sample space kita ada head and tail. Okay, contoh yang ni, tossing a coin twice. Okay, kamu baling coin dua kali. Baling sekali and baling dua kali. So kemungkinan yang kamu akan dapat ataupun hasil daripada eksperimen kamu ni, kemungkinan kamu jumpa dua-dua head. Baling sekali dapat head, baling kali kedua pun dapat head. Ataupun kamu dapat dua-dua tail. Ataupun mula-mula baling dapat head and then second time you toss dapat tail. Okay, so dekat sini kita ada 4. 1, 2, 3, 4 outcomes. So bila list dalam sample space mesti tulis ke semua outcomes. Okay, so boleh baca lah. Ada lagi dua contoh. Rolling a dice pun famous. Yang ini taking a drive test. Eksperimen kita ambil ujian memandu. Ada dua saja kemungkinan. It's either you pass ataupun you fail the test. So sample space dia pass ataupun fail. Next kita pergi kepada event. Okay, so event is the collection of one or more of the outcomes of an experiment. So basically daripada sample space kita ni, okay, dia akan wujud pula event. Okay, contoh daripada sini, madam ambil eksperimen yang kedua ni, tossing a coin twice. So madam nak event di mana at least one head appear. At least one head appear. So kita akan pakai yang ni, kita akan pakai yang ni, kita akan pakai yang ini. Sebab yang ini semua ada H. At least one H appear. Tapi kalau sampel yang kedua ni kita tak ambil sebab tak ada H. So event ni dia macam spesifik. Dia nak apa daripada total sampel kita. Nak berapa H ke, ataupun dia nak event yang kamu dapat tail sahaja ke. So that one we call as event, collection of one or more outcomes. Dia tak ambil semua, dia nak ambil spesifik sahaja. Okay, so tolong highlight dekat nota kamu yang ini. In other words, okay, event is a subset of sample space.
Okay, so kalau kamu belajar dekat sekolah dulu, ini adalah sample space kita. Kita punya event ada kat dalam ni lah. Event mesti datang daripada sample space. Next, kita nak pergi macam mana cara untuk kita represent kita punya sample space. Okay, ada dua method. Yang pertama, kita boleh lukis Venn diagram, atau yang kedua, kita lukis tree diagram. Okay, so ada dua method dekat sini. The first one is Venn diagram. Number 2 adalah tree diagram. Okay, contoh eksperimen yang kita ambil dekat sini adalah tossing a coin twice. Okay, kita lambung atau kita toss coin 2 kali. Okay, so untuk toss coin 2 kali, dia akan ada 4 outcome. Okay, dapat head-head, tail-head, head-tail ataupun tail-tail untuk both tossing. Okay, so gambar yang pertama ini adalah Venn diagram. Okay, Venn diagram ni kamu dah familiar waktu sekolah. Okay, dekat sini dia buat dalam bentuk box macam ni. And then dia letak bullet macam ni untuk label semua outcome yang ada. Kalau dekat sekolah, kamu biasa buat di bulatan macam ni. Bentuk oval ni, and then kamu list semua outcome yang ada pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma yang penting dekat sini mesti wajib kita label as, menandakan ini adalah our sample space. Ada 4 outcome dekat dalam dia. Okay, so ini Venn diagram. Yang madam nak fokuskan dekat sini adalah sebenarnya bentuk yang kedua, which is tree diagram. Okay, so tree diagram ni dia bergantung kepada apa eksperimen yang kita ada. Okay, so contoh kita punya eksperimen adalah tossing a coin twice. 2 kali kita toss coin. So untuk event atau eksperimen yang kita toss coin, kita akan ada 2 sahaja kemungkinan. Toss kali pertama dapat either head ataupun tail. Okay, so kita punya tree diagram akan start dengan 2 branch. Macam ni. Sebab bila kita toss coin, kita hanya dapat either head atau tail. Nanti kamu akan boleh ada juga starting tree diagram kamu boleh keluar 3 branch. Bergantung kepada apa eksperimen yang ada lah. Okay, so since kita punya case adalah tossing a coin, coin hanya menghasilkan 2 possible outcome, head ataupun tail. So branch yang pertama ini, yang sini, dia refer kepada first time kamu toss the coin. Okay, the first time kamu toss coin. So sini, first time kamu toss, dia ada 2 kemungkinan sahaja, dia akan keluar 2 branch. Kali pertama kamu lambung duit shilling, either dapat head atau either dapat tail. Okay, so that one is the first branch. And then ready untuk toss kali kedua. Yang bahagian sini adalah your second toss. Okay, which refer to branch yang ini semua. Okay, so second toss ni macam mana dia berfungsi? Okay, katakan tadi first toss dapat head. Untuk kali kedua kamu lambung, dia masih ada 2 kemungkinan. Okay, it's either kali kedua saya toss dapat head atau dapat tail. Sebab tu daripada yang ini kena keluar 2 branch. Okay, and then untuk branch yang bahagian bawah ni, cara baca dia, first time saya toss tadi, saya dah dapat tail. And then saya ready untuk kali kedua saya toss, either saya dapat head ataupun tail. Okay, dia macam tu. So kamu punya tree diagram ni dia boleh berkembang boleh berkembang lagi according to berapa banyak lah kamu toss coin kamu. Dia boleh berkembang lagi. Sangat banyak dan sangat boleh jadi besar. Okay, so untuk yang ini kita sebab 2 kali toss sahaja. So biasanya at the end of tree diagram, kita akan lukis ataupun tulis hasil outcome semuanya. Okay, so dia di bahagian sini. Ini hasil outcome daripada tree diagram kita. Macam mana nak tulis outcome ni? Okay, cuba tengok yang pertama. First toss dapat head, second toss dapat head. So kita akan tulis HH. Baca branch by branch. Okay, first toss dapat head, second toss dapat tail. So kita akan tulis hasilnya head tail. Okay, next. First toss kamu dapat tail. And second toss dapat head. So dia jadi TH. Ataupun the last one, first toss dapat tail, second toss also dapat tail. So dia jadi TT. So bila kamu baca tree diagram, pastikan baca dengan betul. Okay, baca dia branch yang pertama dengan yang ni.
And then mesti baca branch yang pertama dengan yang ni. Habiskan dulu yang atas. Okay. And then baru pergi the second branch yang ini, pergi yang ini, and then pergi yang ini. So boleh pause video untuk kamu figure out macam mana nak baca tree diagram sebab ini penting. Okay, next kita pergi kepada example 1. Soalan suruh kita list. Okay, list sahaja. List all outcomes and the sample space of the experiment of rolling 2 dice. Okay, first kali fahamkan soalan. Soalan hanya minta kamu list all the outcome. Okay, tulis atau listkan semua hasil yang kamu akan dapat kalau kamu baling 2 butir dadu. Okay, so ada banyak option untuk buat sebenarnya rolling 2 dice ni. Okay, first kali dadu. Dadu ni kita tahu dia ada 6 permukaan. Okay, so dia ada nombor yang bermula daripada nombor 1 sehingga nombor 6. Okay, so kalau kamu nak imagine, kamu rolling dadu tu. Dadu tu ada 1 saja. Okay, dadu tu ada 1. Kita roll dia 2 kali. Okay, roll kali pertama, kamu mungkin dapat nombornya 1. Kemudian roll kali kedua, mungkin dapat 5. Ataupun roll kali pertama dapat 2. Roll kali kedua mungkin dapat nombor 5. Ataupun roll kali pertama dapat nombor 6. Roll kali kedua pun dapat nombor 6. So, kalau kamu nak list satu-satu, kamu akan mungkin tertinggal outcome. Sebab banyak nombor pada dadu ada 1 hingga 6 and then you roll 2 kali. So, banyak outcome yang akan berlaku dan kalau kamu list satu-satu manually fikir, dia mungkin makan masa dan tertinggal outcomes. Okay? So, Madam nak tunjuk satu cara yang senang untuk kita listkan semua outcome yang ada kalau kita roll 2 dice. Okay? So, kamu boleh buat satu table yang simple macam Madam buat ni. Okay, jarak-jarak sikit, okay. So, kita ada nombor pada dadu kita. Dadu kita ada 1 saja, tapi kita roll 2 kali. So, nombor pada dadu kita yang ada adalah 1. Kemudian kita ada nombor 2, 3, 4, nombor 5 dan nombor 6. Kemudian untuk rolling kali kedua 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi nombor 6. Okay. Okay, kenapa kita buat satu table yang macam ni? Okay, kamu kena faham dalam table ni. Okay, kali pertama kamu imagine the first line ini yang bahagian atas ni first roll. Okay, yang ini adalah kali kedua kamu roll. Second roll. Okay, so kalau kita baca yang sini 1, 1. Maksudnya first roll dapat 1, second time you roll the dice pun dapat nombor 1. So outcome yang terhasil adalah 1, 1. Kita baca first time roll dapat 1, second time roll dapat 1. Okay, and then kamu akan list semualah. First time roll dapat 2, second time roll dapat nombor 1. Yang ini first time roll nombor 3, second time roll nombor 1. Yang ini first time roll number 4, second time roll number 1. So kita akan 5, 1, 6, 1. And then next row pula. Okay, first time roll nombor 1, second time roll dapat nombor 2. So kamu akan tulis 1, 2, sini 2, 2, sini 3, 2, sini 4, 2, sini 5, 2 dan sini 6, 2. Okay, so kamu cuba fill in. Nanti Madam tunjuk apa yang akan berlaku kalau kita fill in sampai habis first and second roll untuk dice kita ni. Okay, ini adalah semua outcome yang kita ada kalau kita roll 2 dice. So, boleh nampak dekat sini kalau kita guna cara table macam ni. Okay, kita tak akan tertinggal sebarang outcome. So, secara total kita ada dekat sini 36 outcomes. Untuk kalau kita roll 2 dice. Okay, so disuruh list sebenarnya. Kalau list tak boleh tinggal lah dalam bentuk jadual ni. Jadual ni sebenarnya untuk bantu kita sahaja untuk tidak tertinggal sebarang outcome. So kalau dia nak list, so kamu kena tulis macam ni. So apa sample space kita sebab disuruh list kan. Jadi sample space kita S is equal to curly bracket. So kamu kena tulis setiap outcome ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis semua sampai outcome yang ke-36.
Okey, so ada banyak lah. Sepatutnya akan ditulis lah 2, 1, sambung lagi 3, 1. Tapi kita shortcut lah. Okey, dot, dot, dot. And then kita ada 6, 6. Okey, kita shortcut sebab kita dah nampak dekat table yang kita buat ni ada 36 outcome. Okey, so this is all the outcomes bila kita roll 2 dice. Okay, masih soalan yang sama. Kalau katakan kamu tak terfikir cara nak guna table tadi, kamu sebenarnya boleh guna tree diagram. Okay, tapi tree diagram kamu akan jadi sangat messy atau sangat besar sebab kita sekarang rolling a dice. Okay, so rolling kali pertama sahaja akan ada 6 hasil. Okay, contoh kali pertama roll, kita akan ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan 6. So branch kamu ni ada banyak. Ini baru first roll. Okay, and then kamu nak roll for the second time. Second roll, setiap satu ni akan keluar another 6 outcome, which is sangat banyak. 6. Nombor 3 pun akan keluar another 6 outcome. So banyak dan dia messy. Sangat susah untuk kamu form kamu punya tree diagram. Okay, so that is why Madam comes up dengan table yang macam ni, which is nampak lebih simple and systematic lah untuk kamu tulis kamu punya outcomes. Okay, next kita pergi kepada example 2. So example 2 ni eksperimen kita adalah kita toss 3 coins. 3 coins are tossed. Yang ni maksud dia kena faham betul-betul. Kita ada 3 coins, 3 duit shilling yang kita baling dia serentak. Okay, baling serentak. So, apa kemungkinan yang outcome kita boleh jumpa kalau kita toss 3 coins serentak? Okay, so kita jawab dulu soalan A. Okay, list out the sample space. So, yang ini kamu perlu fikir sikit lah. Okay, contoh, kalau kita kata kita toss coin, kita hanya ada 2 kemungkinan sahaja. Okay, coin. Sama ada kita dapat head atau kita dapat tail. So, kalau kita throw 3 coins serentak, yang pertama, sample space kita akan ada outcome yang pertama, kita akan dapat H, H, H. Baling 3-3 coin, memang jumpa semuanya head. H, H, H. Okay, ataupun next kita boleh dapat HHT. 2 head, 1 tail. Ataupun kamu boleh dapat coin pertama H, coin kedua tail, coin ketiga H. Ataupun kamu boleh jumpa H, T, T. Ataupun boleh jumpa juga T, H, H. Ataupun T, H, T. Ataupun 2 T, 1 head. Ataupun semuanya adalah tail. Ini adalah semua kemungkinan possible outcomes kalau kita toss 3 coins. Okay, so kalau kira kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ini cara kita berfikir lah. Kita fikir kalau toss 3 coin, apa outcome yang berkemungkinan kita jumpa. Okay, and then kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B dia nak kita use a Venn diagram. Okay, kali ni dia nak kita transform outcome kita ke dalam bentuk Venn diagram. Okay, so tadi Venn diagram, kalau dalam nota ni Madam letak Venn diagram kita dalam box. Okay, so kita jawab soalan B. So kalau dalam Venn diagram, kamu buatlah box. Okay, so kita kena label this is as our sample space. Kemudian kamu tandalah dekat dalam ni kita ada H, H, H. Kemudian ada H, H, T. Ada head, tail, head. Ada head, tail, tail. Ataupun lagi kita ada tail, head, head. Tail, head, tail. T, T, H. Atau one more kita ada T, T, T. Okay, so ini adalah bentuk dalam Venn diagram. So ingat Venn diagram mesti kita list down atau kita masukkan semua outcome kita dalam kita punya box ini. And then jangan lupa label S. Okay, next kita pergi kepada soalan C. Okay, untuk soalan C kali ni dia nak kita represent our sample space dalam tree diagram. Okay, sample space yang sama ni kita akan jumpa tapi kali ni kita guna tree diagram. Okay, so kamu bagi space sikit untuk tree diagram sebab tree diagram memang makan ruang yang besar kalau kamu punya outcome ada banyak. Okay, kita punya sample space kali ni
Okay, dia adalah berkenaan dengan tossing 3 coins. Kita ada 3 coin. Okay, so dimulakan dengan coin yang pertama. Okay, so coin yang pertama, kalau kamu toss dia hanya ada 2 outcome. Sama ada kamu dapat head atau kamu dapat tail. Okay, yang ini refer to first coin. Untuk second coin, dia akan keluar 2 lagi branch daripada setiap satu ni. Okay, which untuk second coin dia akan menghasilkan either head or tail, head or tail. Okay, ini untuk second coin. Cara baca dia adalah tadi first coin dapat head, second coin mungkin dapat head, mungkin dapat tail. Ataupun kalau tadi first coin sudah dapat tail, second coin mungkin dapat head atau mungkin dapat tail. Tapi baru sampai second coin, kita ada sampai third coin. So, third coin, kita akan keluarkan lagi branch daripada setiap satu ni. Okay, so dia akan keluar lagi 2 lah. Another 2. Another 2. Yang ni pun another 2. And this one another 2. Okay. And sama juga, setiap coin, outcome dia adalah head or tail. So, label semualah. So, ini represent untuk third coin. Okay, so dari tree diagram membolehkan kita sebenarnya untuk baca outcome yang terhasil daripada ketiga-tiga coin yang kita ada ni. Okay, so mesti baca daripada first one. Okay, tengok first coin dapat head, second coin dapat head, third coin also dapat head. So dekat sini kita punya outcome adalah H, H, H. Okay, jangan lompat branch, baca lagi. First coin H, second coin H, third coin pergi T. Okay, so kita ada HHT untuk branch yang ini. Okay, next proceed. Kamu ada first coin H, second coin tail, third coin H. Okay, so dia ada HTH. Next, kita pergi kepada first coin H, second coin T, third coin T. So, kita ada HTT. Next, proceed lagi. Okay, now kita ada first coin T, second coin H, third coin H. So, kita ada T, H, H. Okay, next, kalau kita ada first coin T, second coin H, third coin T. So, kita ada THT. Next, first coin T, second coin T, third coin H, TTH. And then the last one kita ada first coin T, second coin T, third coin T. So, kita ada TTT. Okay, so outcome ni macam mana nak tengok daripada tree diagram. Kalau kamu tengok branch yang terakhir ni, kalau dia ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So means that outcome kamu mesti ada 8 as final answer. Okay, cara nak baca dia tu kalau kamu nak nampak dengan lebih jelas dia macam ni. Okay, ini first branch HH, dia akan keluar hujung 2. Okay, so kamu akan baca HHH, HHT. Ada 2 sudah outcome kat situ. And then kita pergi kepada yang ni pula. HT, kemudian dia keluar 2 branch. Kamu akan baca HTH, HTT. Okay, next kita ada yang ini, lalu H, kemudian dia keluar 2 branch ni. So, kita ada THH ataupun THT. And then last one baru, branch yang terakhir ni, dia akan lalu sini, keluar 2 ni. So, TTH, TTH ataupun TTT. Okay, harapan Madam adalah kamu dapat figure out atau pandai baca tree diagram. Sangat penting untuk kita cari probability nanti daripada tree diagram. Kalau tak pandai baca, dia agak susah sikit. Okay, and then last one kita pergi kepada soalan D. So, soalan D nak kita list out the event that 2 heads appear. Okay, so kita nak listkan event. So, event kita sekarang hanya 2 heads appear. So, Madam tulis untuk soalan D. Event kita E adalah 2 heads appear.
So dia suruh kita list berpandukan, kalau nak senang boleh tengok tree diagram. Okay, berpandukan daripada kita punya tree diagram, kita sebenarnya boleh nampak outcome yang mana yang kita nak hanya 2 head appear. Maksudnya hanya ada 2 H sahaja. Mesti 2 H sahaja appear. So untuk event kita yang ni, kita punya sample space dia, ingat E kita represent 2 head appear. So 2 head appear, yang mana yang kita ada 2 head appear? Yang first one tak boleh ada 3 head. Okay, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, and yes, that's all. So kita hanya ada 3 sahaja outcome yang dia muncul H 2 kali. Okay, so kita ada HHT, satu lagi HTH, dan one more THH. Okay, the rest tak menepati syarat. Kalau yang ni dia sampai 3 kali H, tak boleh. Ini 1 kali je H, tak boleh. Ini pun 1 kali, tak boleh. Yang ini langsung tiada H, no. Kita nak event yang 2 head appear. So kita dapat event kita sebagai yang di sini. Okay, next kita nak pergi kepada basic probability concept. Okay, so yang ini pengenalan atau introduction kepada probability. Tadi tu kita buat hanya kita cari sample space, kita cari event. Okay, this time kita nak cari probability dah. Okay, yang dalam box ni adalah formula penting untuk kita cari probability of something. Okay, so formula dia adalah NE over NS. Okay, bahagian sini. Which kalau nak senangnya formula ataupun nak kira probability ni adalah number outcome in E. Okay, jumlah outcome pada E event kamu bahagi dengan total number of outcome dalam sample space. Okay, event bahagi total number in space. Senang madam ajar, atau untuk kamu hafal, dia adalah event bahagi dengan total number dalam space. Okay, kita tengok example 3. 3 coins are tossed. Ini adalah soalan tadi yang kita buat. Kita ada buat 3 diagram tadi, which is this one. Okay, ini soalannya. Find the probability. Tadi kita buat, kita list down sample space saja, which sample space dia yang ini kan. Tapi kali ni kita nak cari probability that only one head appear. Only one head appear. Sekarang nak cari perkataan probability. Okay, so kita punya event adalah one head appear. Ikut arahan soalan. Only one head appear. So kalau kamu nak cari probability, P stand for probability. Probability E, kalau orang baca PE ni orang faham. Probability E adalah event ini. So kita punya case ni probability one head appear. So kamu kena cari dekat kamu punya tree diagram. Okay, this is our tree diagram. Dekat mana yang ada one head appear. Okay, so ada highlight warna pink. One head sahaja appear, which is this one, and this one. Okay, kita nak one head appear sahaja. Okay, so yang ni tak boleh, ini pun tak boleh, ini tak boleh, ini pun tak boleh, and ini tak boleh. Mesti ada one head sahaja appear. So secara overall kita ada 3 outcomes yang bagi one head appear. Okay, so kalau ikut formula yang atas ni, kita nak berapa number outcome untuk event kita. So event kita ada 3 outcome. One head appear. 1, 2, 3. So kita akan letak number of event outcome divided by total number dalam sample space. So ini sample space kita. So sample space kita ada berapa semua outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita akan letak kat sini per 8. So probability untuk dapat one head appear adalah 3 per 8. Probability one head ada 3 daripada total sample kita 8. So 3 per 8. So inilah final answer dia, 3 over 8. Okay, so that is the basic concept untuk cari probability.
Okay, next kita pergi kepada properties of probability. Okay, kalau orang sebut tentang probability, nilai probability hanya always between 0 and 1 sahaja. Okay, tak kira lah kamu kira probability apa. Contoh tadi kita jumpa probability one head appear is 3/8. Okay, dia antara, bila kamu kira P, tak kisahlah P apa-apa pun, dia mesti antara 0 hingga 1 sahaja. Kalau kamu kira contoh probability one head appear dapat 1.2. Ini maksudnya salah. Probability takkan boleh lebih daripada 1 dan probability tak boleh negatif. Okey. Kira probability contoh dapat 5.6. Salah lah ni. Okey, sebab probability maksimum sampai 1 sahaja. Yang ni very important. Okay, so highlight dekat nota kamu macam madam buat ni is between 0 and 1 atau kamu boxkan perkara ni. Okay, next, the sum of probabilities. Yang ni pun sangat penting. Hasil tambah semua probability bagi semua event untuk sesuatu eksperimen always 1. Okay, so kalau kamu ada satu eksperimen, ada banyak event boleh create dalam tu, tapi kalau kita tambah semua probability event-event tu, kita akan sentiasa 1. Hasil tambah probability bagi sesuatu eksperimen akan always 1. Okay, sebab kita kata jumlah probability mesti 1 je, tak boleh lebih dari 1. So hasil tambah semua probability bagi semua event mesti 1. Okay, next kita pergi kepada example 4. 2 dice are tossed. Yang ni kita dah buat tadi pada example 1. Okay, which is yang ini. Kita ada 2 dadu yang kita rollkan dia. Okay, so ada 1 dadu roll 2 kali. So kita ada tadi, kalau ingat outcome kita semua ni, ada 36 outcomes. Okay, so sekarang kita disuruh cari probability. Find probability. The sum of 2 numbers is 8. Okay, so kita tahu kalau kita punya event sekarang ni, event yang dia nak adalah, untuk soalan A, event kita adalah sum 2 numbers is 8. Okay, jadi event kita probability untuk sum of 2 numbers 8 when 2 dice are rolled. So, kita tahu formula untuk probability mesti kita nak number of event kita bahagi total sample. Okay, madam ulang balik. Kita nak number event bahagi total sample. So, total sample sebenarnya dah boleh tulis nilai dia. Total sample kita ada 36 outcomes. Yang kita nak cari sekarang ni number of event ke atas ni. Berapakah number of event yang bila kita tambah 2 number jadi 8. So, kamu kena check dekat kita punya table ni, manakah outcome yang kalau kita tambah antara 2 number tu dapat 8. Okay, contoh kita ambil ni. 5 plus 1. Dapat 6. Tak boleh. Kita nak yang kalau kita tambah dapat 8. Okay, so you go through one by one. Kita tengok mana yang boleh bagi hasil tambahnya 8. So, kalau kita tengok dekat sini, kita ada 6 2 akan bagi 8. Kemudian kita ada lagi 5 3. Kemudian kita ada 4 4. And then kita ada 3 5. And then kita ada 2 6. Okay, so secara overall, outcome yang boleh bagi kita hasil tambah 2 nombor menjadi 8 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so number event kita ada 5 over total sample is 36. So, kita ada 5 over 36. Okay, and then kita pergi kepada soalan B. Soalan B minta the sum of 2 numbers are prime numbers. Sama macam tadi juga, tapi dia nak hasil tambah antara 2 number dapat prime numbers. Okay, apa itu prime numbers? Kamu kena tahu dululah. Bila kamu tambah, dapat prime number. Okay, so try buat soalan B. Event kita adalah sum 2 numbers are prime numbers. Okay, so probability E
is equal to, kamu letak fraction siap-siap, total sample space kita ada 36. So, kamu kena cari. Buat addition dekat sini, tambah, tengok mana yang dapat hasil prime number. Okay, sebagai contoh, madam nampak dekat sini, 2 plus 1 dapat 3. 3 adalah prime number. Okay, and then kamu boleh go through lain-lain, tengok dapat tak jawapan 5/12. Okay, next kita tengok example 5. Kita ada 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Okay, kali ni kita ada 3 coins are tossed. Sama juga macam yang sebelum ni kita dah buat. Okay, 3 coins are tossed. Tapi ada orang dia suka query perkataan unbiased. Unbiased ni maksudnya coin kamu tu adil lah. Okay, dia tak bias. Contoh coin yang bias ni, kamu baling lah dia macam mana pun, kamu tetap dapat head sampai bila-bila. Head, baling kali kedua pun head, baling kali ketiga pun head, keempat pun head. Bila-bila baling pun dapat head. Itu kita kata coin tu bias lah. Okay, so dia state dekat sini 3 unbiased coin. Maksudnya coin itu adil. Bila you baling, you mesti ada 2 outcome. Either dapat head atau dapat tail. Tak adalah kamu dapat head sahaja atau tak adalah kamu dapat tail sahaja. Okay, so soalan ni kita dah buat tadi, which is daripada gambar tree diagram yang ni. Okay, kita ada 3 coin yang kita baling serentak. Okay, find the probability. Okay, soalan suruh cari probability. So, ingat formula untuk probability. Sebarang event dia adalah number of event bahagi total sample. Okay, so kita ada exactly 2 heads. Soalan A, dia nak kita jawab, cari probability event kita mesti dapat exactly 2 hits. Okay, so probability E. Okay, kita tahu total sample kita ada 8 semuanya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 boleh isi dekat bawah fraction dah. Now, kita tinggal nak cari event kita yang mesti ada 2 head, exactly 2 head sahaja. So, kita boleh highlight dekat outcome kita yang mana yang exactly 2 heads. Yang ini ada 2 heads. Yang ni pun ada 2 heads. This one. Ada lagi tak yang ada 2H? Tak ada. So, kita hanya ada 3 sahaja event yang ada 2 heads. Okay, so kita akan letak 3/8. Ini adalah probability untuk kita dapat exactly 2 hits. Okay, next kita pergi kepada soalan B. Kita nak event kita yang dia at least 2 hit. Maksudnya 2 and 3 hit boleh dikira. Okay, so kita nak probability E is equal to fraction. Total sample kita ada 8, boleh letak siap-siap. Now, kamu tinggal cari event yang ni. At least ada 2 hits. Okay, tadi yang ini semua ada 2 hits. So, kita kena ambil. At least, now kita tambah lagi. Yang atas ni pun kena ambil. Sebab dia kata at least 2 hits. Sekarang ada 3. So, kena ambil. Ada lagi tak yang ada at least 2 hits? Yang lain tak boleh. Ni ada 1 sahaja, 1. Ini tak ada langsung H, tak boleh. So, kita ada 4 event yang at least 2 hit. 4. So, dia akan 4/8, which simplify to 1/2. Okay. And soalan C, Madam nak kamu try buat sendiri. Dia nak at most, paling banyak, ada 1 sahaja hit. Paling banyak 1 hit. At most ni, Madam tulis kat sini ya. Ni dia refer to paling banyak 1 hit sahaja. So maksud dia dekat sini, kalau paling banyak ada maksimum 1 hit sahaja, 2 hit tak boleh, 3 hit tak boleh. So yang ni tak boleh. Ini tak boleh. Paling banyak kena 1 hit sahaja. Ini pun tak boleh. This one can. This one also tak boleh. Yang ni boleh, yang ni boleh, yang ini pun boleh. Okay, T ni boleh ambil. Sebab dia kata paling banyak pun mesti 1 head je. Kalau T ni dia tak ada head pun, boleh ambil. Paling banyak 1 sahaja head. Tak ada head pun kena ambil lah. Okay, so cuba buat soalan C. Tulis dengan proper apa event kamu. Berapa probability dia untuk dapatkan jawapan
half.